Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Tahukah anda, pakar mencadangkan berkemungkinan hujung tahun ini akan berlaku kemelesetan ekonomi dan ia akan berlangsung selama 2 tahun. Ada yang tahu dengan perkara ini sedang bersedia. Mereka sedang menyimpan duit, mengawal perbelanjaan, kelang kabut membayar hutang. Ada yang menahan hasrat untuk membuat pinjaman dari bank sebagai persediaan untuk kemelesetan ekonomi yang akan datang. Bak kata pepatah, mereka ni menyediakan payung sebelum hujan. Mungkin ada sesuatu yang diorang tahu yang kita tidak tahu. Dengan itu, hari ini kita akan membincangkan kemelesetan ekonomi 2022. Mari saya ceritakan. Untuk setengah negara, kemelesetan ekonomi datang lebih awal. Di Turki. For Turkey, 2021 was marked by a free falling currency. Di Sri Lanka. It is a country in crisis. It's almost out of gasoline, virtually down to the last drop. Di Rusia. The Russian ruble has plunged to a record low, dropping more than 30% against the US dollar. Dan di Amerika. America's 40-year high inflation has already peaked. Semuanya bermula hujung tahun 2019 dahulu. Kita tahu yang negara seluruh dunia pada waktu itu dilanda oleh pandemik COVID-19. Ini memaksa negara-negara di seluruh dunia untuk menutup sempadan mereka dan melaksanakan lockdown di kalangan rakyat. Ini membuatkan ramai yang gulung tikar, ramai yang hilang pekerjaan dan kadar pengangguran meningkat dengan sangat tinggi. Bila ini terjadi, bukan sahaja pendapatan rakyat berkurangan, pendapatan negara pun turun dengan mendadak. Ekonomi menjadi semakin tenat sebab tiada kitaran wang di dalam ekonomi. Tahun 2021 kita melihat ekonomi di seluruh dunia merundum ke tahap yang membimbangkan. Dengan itu, kerajaan memperkenalkan polisi kewangan dikenali sebagai Expansionary Monetary Policy. Ini untuk membantu memulihkan semula ekonomi negara dengan memberikan wang kepada rakyat untuk dibelanjakan. Mereka memperkenalkan Expansionary Monetary Policy ini sebagai stimulus package ataupun di negara kita kenal sebagai package rangsangan, di mana kerajaan akan memberikan wang kepada rakyat secara langsung memacu semula ekonomi negara. Kalau di negara kita, package rangsangan ini datang dengan pelbagai nama, dari bantuan sara hidup, bantuan khas COVID ataupun melalui pengeluaran KWSP seperti iCeria, iCitra, iLestari dan sebagainya. Kononnya, ini adalah bantuan dari kerajaan untuk membantu rakyat. Pada hakikatnya, ini adalah polisi ekonomi yang perlu mereka laksanakan untuk mengelak kemelesetan ekonomi. Namun begitu, Expansionary Monetary Policy ini mempunyai risiko yang tinggi. Ia memang akan membantu rakyat tetapi ini akan meningkatkan inflasi. Inflasi? Apa pula inflasi? Inflasi ialah sebuah keadaan ekonomi di mana harga barang meningkat namun nilai mata wang tu jatuh. Berbalik kepada package rangsangan tadi, kalau kerajaan melaksanakan package rangsangan tu dan memberikan wang kepada rakyat, rakyat mempunyai wang untuk dibelanjakan. Dengan itu, ada kitaran wang di dalam ekonomi yang akan memacu ekonomi sesebuah negara untuk terus pulih. Tapi, dengan kitaran wang yang terlalu banyak di ekonomi ini akan menyebabkan permintaan terhadap sesuatu barangan itu meningkat. Disebabkan oleh pandemik, bekalan barangan semakin berkurangan dan tidak mampu untuk memenuhi semua permintaan yang tiba-tiba naik mendadak. Kurangnya bekalan ini akan membuatkan harga barangan semakin meningkat dan mengikut hukum asas ekonomi. Kalau bekalan berkurangan, harga akan meningkat. Ini akan menyebabkan inflasi jenis demand pull inflation. Ini adalah hasil daripada package rangsangan yang dijalankan selama 2 tahun. Dengan itu, kerajaan yang melaksanakan Expansionary Monetary Policy ini harus mengawal kadar inflasi di tahap yang sihat, iaitu sebanyak 2%. Inflasi di tahap ini dikenali sebagai creeping inflation, manakala inflasi di tahap 3 sehingga 10% dikenali sebagai walking inflation. Kadar inflasi di tahap ini membimbangkan sebab ini adalah sebagai satu amaran. Kalau ia tidak terkawal, kemelesetan ekonomi akan berlaku. Kalau kadar inflasi naik lagi ke tahap 10 sehingga 20%, ia dikenali sebagai running inflation.
Di sinilah kita perlu bimbang sebab pada waktu inilah bila kemelesetan ekonomi telah pun berlaku. Sebagai contoh, kadar inflasi di negara kita ialah 3.05%, agak sedikit tinggi tapi masih lagi terkawal. Di Amerika pula kadar inflasi ialah 8.3%. Kalau ini tidak dikawal, kemelesetan ekonomi pasti akan berlaku di sana. Sementara di Sri Lanka, kadar inflasi mereka ialah 29.8%, jauh dari paras normal dan sekarang mereka sedang mengalami keruntuhan ekonomi. Sekarang kita tahu apa tu inflasi dan macam mana kadar inflasi sesebuah negara tu menggambarkan keadaan ekonomi semasa mereka. Berbalik kepada pakej rancangan tadi, expansionary monetary policy ini banyak diguna pakai oleh kebanyakan negara di seluruh dunia. Walaupun ini menaikkan kadar inflasi, kalau ia dapat dikawal, ia adalah satu polisi yang bagus untuk memacu semula ekonomi sesebuah negara. Polisi ini berkesan hanya untuk beberapa ketika, tidak sehingga. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Semasa negara-negara lain bertungkus lumus untuk pulih daripada pandemik COVID-19, ada satu lagi insiden besar yang berlaku di Barat, iaitu serangan Rusia terhadap Ukraine. Ini bukan sahaja menyebabkan ketidakstabilan politik dunia, tetapi ini menyebabkan perpecahan di antara negara, di mana negara-negara NATO menyokong Ukraine sementara sekutu Rusia seperti China dan India menyokong Rusia. Dengan itu banyak sekatan yang dikenakan terhadap Rusia. Sekatan-sekatan ini kemudian akan mengganggu rantaian perdagangan import dan ekspor, secara langsung akan meningkatkan barangan. Peningkatan harga barangan ini kemudian akan membuatkan bekalan semakin berkurangan. Berbalik kepada hukum asas ekonomi tadi, bila bekalan berkurangan, maka harga akan meningkat. Kebanyakan harga yang terkesan ialah barangan komoditi seperti makanan, minyak dan gas asli. Situasi ini menaikkan lagi inflasi di seluruh dunia. Kalau tadi kita lihat kenaikan inflasi jenis demand push inflation, ini pula adalah jenis inflasi yang dikenali sebagai cost push inflation, di mana harga barangan mentah semakin meningkat menyebabkan harga barangan meningkat. Kesan dari konflik ini membuatkan kadar inflasi di beberapa buah negara melonjak naik. Di Amerika, kadar inflasi mereka ialah 8.3%. Di Rusia pula sebanyak 18%. India pula 6%. Kebanyakan negara-negara besar sudah berada di dalam inflasi jauh di atas paras normal. Bermaksud itu adalah tanda-tanda kemelesetan ekonomi untuk negara mereka. Malang untuk setengah buah negara. Ekonomi mereka tidak dapat bertahan menangani konflik ini, menyebabkan ekonomi mereka runtuh. Contohnya di Turki, inflasi mereka ialah sebanyak 53.2%. Di Sri Lanka pula, tahap inflasi mereka ialah 29.8% dan kita boleh lihat apa yang berlaku dengan negara ini bila ekonomi mereka runtuh. Anger and frustration on the streets of Colombia. Krisis Rusia-Ukraine juga memberikan kesan kepada krisis bekalan makanan dunia. Semasa video ini dibuat, sebanyak 14 buah negara telah memberhentikan ekspor makanan mereka disebabkan harga makanan yang naik dengan mendadak di seluruh dunia. Dengan itu, harga makanan yang tinggi ini juga memberi kesan kepada rakyat mereka sendiri. Cara untuk mereka menurunkan harga untuk rakyat ialah dengan memberhentikan ekspor untuk barangan asas dan hanya mengumpul barangan tersebut di dalam negara mereka, khas untuk rakyat mereka sahaja. Ini akan membantu ekonomi mereka sendiri dengan memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi, tidak perlu bergantung kepada makanan import dan pada masa yang sama mengurangkan inflasi negara mereka secara langsung sebagai persediaan
kalau ekonomi dunia runtuh. Walaupun strategi ini bagus untuk negara mereka, tapi ini akan memberikan kesan buruk kepada negara lain di mana bekalan makanan akan berkurangan, harga semakin meningkat dan akan memberikan impak buruk kepada negara yang bergantung dengan aktiviti import dan ekspor. Berbalik kepada kadar inflasi negara yang semakin melonjak naik. Negara-negara ini terdesak untuk melaksanakan polisi yang akan menurunkan inflasi. Kalau kenaikan inflasi ini tidak ditangani, maka ia akan menyebabkan keruntuhan ekonomi sedahsyat Great Depression pada tahun 1929 dan 2007 dahulu. Dengan itu, mereka melaksanakan polisi ekonomi dikenali sebagai Contractionary Monetary Policy. Ini pula polisi untuk mengambil semula wang-wang yang berlegar di pasaran. Macam mana kerajaan akan meningkatkan kadar faedah dan cukai yang ini kemudian akan mengurangkan kitaran wang di dalam ekonomi mereka. Ini kemudian akan menstabilkan nilai mata wang sesebuah negara, secara langsung akan menurunkan inflasi. Walaupun ini bagus untuk menurunkan inflasi, tapi ini akan membebankan rakyat. Kos sara hidup semakin tinggi. Kita terpaksa membayar faedah yang tinggi. Cukai pun dinaikkan dan juga polisi-polisi yang akan mengambil semula wang tersebut dari dalam kitaran ekonomi. Adakah kita bersedia? Buat masa ini, kadar inflasi di Malaysia masih lagi terkawal. Ya, kita melihat kadar peningkatan harga barang dan peningkatan harga barang ni akan menjadi lebih teruk menjelang hujung tahun ini sehingga 2 tahun seterusnya. Bukan itu sahaja, kadar faedah dan cukai juga akan ditingkatkan oleh kerajaan sebab mereka akan melaksanakan polisi menurunkan inflasi. Dengan itu adalah lebih baik untuk kita menyusun atur semula perbelanjaan kita. Pastikan kita ada simpanan yang cukup, langsaikan hutang-hutang yang kita ada dengan bank dan sama-samalah kita peka dengan keadaan ekonomi semasa sekarang. Sekarang kita tahu apa yang sedang terjadi di ekonomi semasa dan apa yang dijangka akan berlaku. Ingin saya menutup video pada hari ini dengan satu peribahasa. Sama-samalah kita sediakan payung sebelum hujan.